Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Di kesempatan yang ada ini saya menggantikan sahabat saya. Dan di kesempatan yang ada ini hadirin hadirat kita masih lagi berada dalam kemeriahan Idul Fitri. Inilah satu-satunya bangsa yang raya sebulan Melayu. Tapi tak ada masalah lah. Cumanya bila kita buat majlis kenduri kendara jamuan ini, ada setengah orang yang mempersoalkan adakah benda ini bertepatan dengan syarak. Yalah, maklumlah zaman Rasulullah tak ada open house kan? Itu soalan yang pertama. Sebab lepas ini masuk habis bulan Syawal, masuk bulan haji. Orang mula buat kenduri wada. Kemudian balik haji besok kenduri lagi doa selamat. Kemudian masuk bulan Muharram buat kenduri pula sambut hijrah Rasul ma'al hijrah. 2 bulan, sebulan kemudian sambut pula Maulid Rasul, kenduri lagi. Jadi soalan yang pertamanya, kita ni banyak buat jamuan-jamuan ni, adakah ianya bertepatan dengan syarak kita? Soalan pertama. Soalan yang kedua, apabila kita mengadakan kenduri kendara, jamuan-jamuan ini, kadang-kala kita diundang masa itu kita puasa. Mana yang kita nak utamakan? Puasakah ataupun menerima undangan? Bagaimana kalau yang mengundang itu orang yang kita wajib muliakan, mak ayah kita, pak saudara, kaum kerabat, adik beradik, yang kita disuruh menjaga hubungan kekerabatan wajib, sedangkan puasa itu sunat. Bolehkah kita batalkan suka-suka begitu? Soalan kedua. Soalan yang ketiga, bila kita buat kenduri kendara ini, kadang-kala kita membeza-bezakan meja. Ada meja untuk VIP. Soalannya, adakah benda ni bertepatan dengan syarak kita? Sebab kami pun ustaz-ustaz duduk situ juga kadang-kadang lah kan. Sampai dia orang pun tengok ustaz lain macam. Soalnya, adakah ianya dibenarkan? Soalan yang keempat ialah bila kita pergi ke majlis kenduri kendara ni yang dianjurkan oleh keluarga kita, sama ada raya dan seumpamanya, kita bersalam-salaman, malah kita cium tangan pak kita, mak kita, pak saudara, mak saudara. Adakah cium tangan ni budaya Melayu ke budaya Islam? Orang Arab pun tak buat dia tu. Soalan keempat. Soalan yang kelima, kadang-kala kita bila buat kenduri ini berdiri sambut tetamu, bahagian protokol dengan pakai sampin, baju Melayu, kemah. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyebut sesiapa berdiri memuliakan seorang, sedia tempat duduk dalam neraka? Tapi kami juga usap-usap berdiri juga sambut. Itu soalan, bukan jawapan. Soalan-soalan yang biasa berbangkit hadirin hadirat. Jadi tuan-tuanlah, orang yang selalu datang kuliah ceramah ni, adakah berdiri di atas syarak ataupun boleh menjelaskan pada masyarakat hal-hal begini? Jadi rancangan kita hari ini bukan tanyalah ustaz ya. Oleh kerana dah 1,5 rancangan kita, ustaz tanya, ustaz jawab. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, menjawab persoalan-persoalan semasa ni. Pertama sekali, soalan kita mengadakan jamuan ini, adakah boleh? Malah surau buat, masjid buat, qaryah buat, persatuan penduduk pun buat, syarikat buat. Baik, para hadirin, para jemaah rahmati Allah Ta'ala sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata beliau, seorang laki-laki tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Ya Rasulullah, apakah amal yang bagus dalam Islam? Dia tanya Rasulullah, apa amal yang baik dalam Islam? Lalu antara jawapan Rasulullah ialah tut'imut ta'am, jamu orang makan.
Jadi jamu orang makan ni amalan bagus. Ya, jadi kalau orang tanya ni banyak sangat kenduri, tak nak makan sudah katanya. Tapi menjamu orang makan itu amal yang baik. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan antara amal yang bagus lagi ialah kamu sebarkan salam pada orang yang kamu kenal atau orang yang kamu tak kenal. Jadi di dalam hadis ini menjelaskan bahawa menjamu orang makan ini bukan satu kesalahan. Sebab itu kita tak paksa pun buat open house. Dah orang tu banyak duit nak buat rumah buka, ikut dia lah. Jadi tak ada masalah. Cuma nama jamuan itu berbagai-bagai, itu saja. Itu yang pertama. Yang keduanya, Rasulullah SAW sendiri pernah diundang oleh sahabat bernama Sayyidina Jabir. Datang nak dijamunya Rasulullah. Rasulullah mengajak sahabat-sahabat yang lain, hampir 70 orang hadir di majlis itu. Menyebabkan Sayyidina Jabir rasa bimbang kalau makanan tak cukup. Tapi berkat tangan Rasul yang menghidang makanan itu, menceduk makanan yang sedikit mencukupi untuk yang ramai. Ini mukjizat Rasulullah. Di sini dalil menunjukkan ada kenduri di zaman Rasulullah ni, ada dah kenduri besar. Begitu juga kata Sayyidina Anas bin Malik. Satu hari nenek Sayyidina Anas menjamu Rasul, diundang Rasulullah ke rumah. Yang hadir Rasulullah, seorang anak yatim, Sayyidina Anas bin Malik dan neneknya. Hadis ini tuan-tuan tak jumpa dalam bab kenduri, jumpa dalam bab susunan saf sembahyang. Kerana hadis itu menceritakan lepas dijamu, Rasulullah ajak ahli rumah sembahyang berjamaah, sembahyang sunat berjamaah, lalu disusun saf itu. Jadi itu hadis menunjukkan ada jamuan yang kecil-kecilan dibuat di zaman Rasul. Ada. Jadi kalau rasa tak cukup bajet, jemput ustaz seorang pun tak apa, faham? Contoh saya, contoh. Jadi kita sediakanlah schedule minggu ni rumah siapa kan. Atau kalau rasa bajet tak salah. Jadi tak salah. Jadi di situ menunjukkan tak salah nak menjamu orang makan. Baik, itu dalil yang pertama. Yang keduanya, perbincangan kita, persoalan kita bersabit dengan bila kita mengadakan jamuan-jamuan ini, ada ketikanya kita berpuasa, mana yang kita nak utamakan. Para jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian, Rasulullah SAW telah membimbing kita 1000 tahun dulu. Sabda Nabi, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'im." Rasulullah bersabda, apabila kamu diundang ke majlis jamuan, kenduri, makan, masa itu dia puasa, falyaqul, beritahu orang yang mengundang itu, beritahu dia saya ni puasa. Jadi adab yang Nabi ajar kita, kalau kita ni dijemput kena bagi tahu. Kata Al-Imam An-Nawawi, tujuan bagi tahu itu bukan menunjuk-nunjuk, tetapi nak mengelakkan persengketaan. Jangan kerana benda yang sunat kita berbalah dengan jiran. Jangan kerana benda yang sunat kita berbalah adik-beradik. Ini zaman krisis banyak ni, jangan. Tak pergi kat rumah mak kita, tak pergi dak. Apa perasaan kita mak ayah anak tak datang? Mentang-mentang mak orang PM, dia pergi kat situ aja gaduh bab politik. Maklumlah dia orang banyak harapan, kita tak ada harapan, tak menghadir, dia akan jadi gaduh begitu. Karena itu nak mengelakkan sengketa ini, Allah suruh kita ni berdamai. Nak elak sengketa ni, apa salahnya bagi tahu? Kata Imam Nawawi, bagi tahu itu bukan menunjuk-nunjuk, itu tanggungjawab. Jangan salah tak, benda yang namanya tanggungjawab tidak ada riak di dalam dia. Macam tuan-tuan datang surau ni, riak ke ni? Ini tanggungjawab tuan-tuan memakmurkan rumah Allah. Benda nama tanggungjawab ni, dia tak masuk bab menunjuk-nunjuk. Barangkali itu pasal setengah orang tak datang surau, takut riak. Faham? Ini yang kosong semua takut riak. Dia tanggungjawab, dia tak ada riak. Macam Tok Bilal azan pakai mikrofon. Jangan besok tak pakai mikrofon, tak dengar azan, Tok Bilal takut riak. Orang jadi imam ayam maghrib isyak, baca kuat-kuat main subuh. Itu bukan riak, tu tanggungjawab. Karena tanggungjawab itulah orang tebar roti canai bawah meja ke atas meja.
Atas meja. Roti canai 5 atas meja. Kalau bawah meja apa hal? Takut riak. Itu awak punya tanggungjawab. Macam itulah tanggungjawab kita bila diundang ke majlis kenduri, kita puasa, beritahu. Jangan tak beritahu. Nabi arahkan falyaqul, lam itu lamul amri. Hendaklah kamu beritahu orang yang menjemput, saya ni puasa. Baik. Kalau kita sudah beritahu adik-beradik kita, ke kaum keluarga, puasa ni puasa sunat, hari Senin ke, puasa Syawal ke, puasa 6 ke. Memuliakan mak ayah kita ni wajib. Mengutamakan kaum kerabat ini dipanggil silaturahim kita. Ya, macam mana kalau kita jemput dia berkecil hati, ya, kita kata puasa, dia berkecil hati. Kata para ulama, kalau kita sudah beritahu dia kita puasa, dia terima alasan kita, tak hadir pun tak mengapa. Tapi kalau kita dah cakap dengan dia kita puasa, kata mak datanglah, puasa tu sunat aja. Masalahnya saya puasa mak, datanglah. Apa kata Pak Long, Mak Long, adik-beradik kamu tak hadir jamuan mak buat. Ya, pada saat itu kata para ulama wajib hadir. Wajib. Puasa tu sunat, ingat. Jangan kerana benda sunat diumban masuk neraka, tak padan, makan pun tak dapat, pahala pun tak dapat. Itu adab yang pertama yang Nabi pesan kita buat. Ya, baik. Tapi kalau kita sudah hadir, adakah kita mesti makan? Kita puasa. Hadir kena hadir sebab dia tak bagi kelepasan. Itu pun dengan syarat lah kalau kenduri itu jenis yang wajib hadir. Sebab kenduri kendara ni ada ketikanya wajib hadir, ada ketikanya sunat aja hadir, ada ketika harus dia, ada ketika makruh hadir, haram pun ada, tak boleh hadir. Bukan ingat semua jemputan kena hadir. Tengok juga jemputan dia, masa jemputan dia, jenis jemputan. Contoh yang kita tak wajib hadir, dia jemput kita, jiran kita, tapi kita tahu ada hidangan arak, tak cukup arak, ada tarian-tarian, tukar-tukar pasangan pula, ada tiger show pula. Bukan pertunjukan harimau. Tiger show bukan pertunjukan harimau tu. Kalau pertunjukan harimau bawa anak pun tak apa, sirkus. Ini tiger show, tu perempuan yang ikat tiang pakai ni, saya tak tengok ni, orang bagi tahu, mana saya tahu. Para jemaah dirahmati Allah sekalian, yang itu haram hadir, tapi yang itu yang pakai nak pergi semua. Tengok juga bukan semua wajib hadir. Ni yang cerita yang wajib hadir ni tadi kena hadir. Ya, kalau sudah hadir puasa, nak berbuka ke nak teruskan puasa, kena bagi tahu tuan majlis. Beritahu saya ni puasa. Tengok reaksi dia. Kalau reaksi dia okey, dia kata tak apalah, carry on, afdal teruskan puasa sunat itu. Tetapi kalau reaksinya sebaliknya, alah puasa ni sunat ya, berubah muka orang yang mengundang, mak ayah kita berasa kecil hati, merajuk dia. Kita kena muliakan mak ayah kita, pak saudara, mak saudara kita, wajib kita hormat dia. Kerana ar-rahim itu, silaturahim itu ialah melayan, menghormati, menyantuni orang yang ada hubungan darah daging dengan kita, pak saudara kita, hubungan darah daging kita. Puasa kita sunat. Kalau reaksi dia berkecil hati, afdal berbuka. Berbuka tu kerana Allah. Pahala pun dapat, makan pun dapat. Okey. Itu ingat ya, itu adab yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya, adakah boleh kita membatalkan puasa dengan sengaja? Bukankah Allah berfirman wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Allah larang. Dalam hal ini ulama-ulama menegaskan, menjelaskan yang dilarang itu adalah dalam membatalkan puasa yang fardu. Puasa qada tak boleh batal. Berdalilkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah ziarah Ummu Hani, sepupu baginda, adik-beradik Sayyidina Ali bin Abi Talib, namanya Ummu Hani. Jadi Rasulullah pergi ziarah Ummu Hani hidangkan air. Rasulullah pun minum sebahagian diberi kepada Ummu Hani. Ummu Hani pun ambil minum. Masa itu Ummu Hani puasa. Sudah minum dia rasa berdosa. Dia kata, ya Rasulullah, minta pada Allah ampun untuk saya buat dosa.
Rasulullah tanya, dosa apa? Tadi saya puasa, sekarang saya sudah berbuka. Rasulullah tanya dia, hal min qada'in, kamu puasa qada' kan? Dia kata tidak. Bila dengar tidak, Nabi kata tak mengapa. Di sini ulama mengambil faham, mengambil dalil, puasa sunat boleh dibatalkan sama ada bersebab atau tiada sebab. Boleh. Termasuklah sembahyang sunat. Orang perempuan suami balik, tengah sembahyang sunat, batalkan sembahyang sunat. Jangan nak terus sembahyang sunat, mengamuk suami itu tak disambut di muka pintu. Jadi alasan ini yang I nak kahwin lain. Dia cari pasal ya. Ibu-ibu akak-akak di atas ingat benda sunat boleh batal. Suami itu wajib dilayan, dihormat dia. Jangan kerana benda sunat nanti berkelahi keluarga kita. Ingat itu. Begitulah puasa yang sunat. Tetapi kalau puasa yang wajib, puasa qada, tak boleh dibatalkan. Kerana itu Rasulullah tanya, hal min qada'in, kamu puasa qada? Kata Ummu Hani, tidak. Di situ diambil faham puasa qada, puasa fardu tak boleh dibatal. Inilah yang dimaksudkan dalam Quran. Jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu, ialah amal yang fardu, yang wajib. Okey, itu adab yang pertama. Kalau puasa beritahu. Adab yang kedua, tengok reaksi tuan majlis tadi. Sama ada kita nak teruskan puasa atau nak batalkan puasa, tengok reaksi tuan. Adab yang ketiga, bila kita pergi ke majlis kenduri kendara ni, hadirin hadirat, antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bersalam-salaman, berjabat tangan dengan orang yang kita temui. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa," atau kama qala Rasul, rawahu Tirmizi. Rasulullah bersabda, tiadalah dua orang Islam yang bertemu lalu bersalam-salaman melainkan digugurkan dosa-dosa kedua mereka. Jadi kita ni kan itu sunat, kalau berjumpa sama-sama kita bersalam-salaman. Cuma isu yang saya sebutkan tadi yang dibangkitkan, hari ini orang Melayu salam dengan pak saudara, mak saudara, dengan mak ayah cium tangan. Adakah cium tangan itu budaya Melayu atau budaya Islam? Sebab hari ini tengok suasana yang agak-agak runcing sikit nampak dalam bab salam-salam ni. Dalam hal ini hadirin hadirat, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, antara ulama hadis yang masyhur, selain menulis kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari ada menulis kitab namanya Al-Adab Al-Mufrad. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Imam Bukhari bawa suatu riwayat daripada Suhaib radhiyallahu anhu. Kata Suhaib, beliau pernah lihat Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah ketika bertemu dengan bapa saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Ali cium tangan Al-Abbas itu, cium kedua kaki Al-Abbas. Jadi saya nak sebutkan, cium tangan ini bukan budaya Arab, bukan budaya Melayu, ini budaya Islam. Cium tangan ni, cium tangan pak saudara, mak saudara kita ni. Ini nak dihidupkan balik ni, cium. Sebab hari ni budak-budak kita, kadang-kadang kita pergi rumah anak saudara, buat tak tahu je, bangun pun tidak, salam pun tidak, sibuk dengan game. Aku rasa nak smackdown je budak-budak kan. Tapi bukan nak saudara saya lah, orang lain ni contoh ya. Ada yang salam tu dia letak kat dahi dia je. Kita rasa belah kiri nak smash belah. Ini apa budaya yang dibawa ni? Ada yang pegang tangan kita, bukan tangan kita dia cium, tangan dia cium. Barakallah. Barangkali dia takut bid'ah banyak sekarang ni kan. Ini bukan bid'ah. Ini bukan benda yang menyalahi sunnah. Sayyidina Ali sudah buat. Sejak zaman Rasulullah, Sayyidina Ali cium tangan pak saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, bagaimana delegasi Abdul Qais datang jumpa Rasulullah. Mereka ni kabilah luar daripada kota Madinah, datang jumpa Rasulullah, beriman pada Rasul, cari Rasulullah di mana, orang tunjuk Rasulullah, berebut-rebut salam Nabi, cium tangan Rasul itu. Tangan orang yang lebih alim, lebih mulia itu, lebih tua pangkat dan usia. Begitu juga kata Al-Imam Ibnu Asakir
Al-Imam Ibnu As-Sakir bawa kisah bagaimana pertemuan Zaid bin Thabit dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini dua-dua sahabat yang alim, dua-dua sahabat yang hebat. Cuma faktor usia menjadi beza. Zaid bin Thabit ini super senior, Abdullah bin Abbas ni junior. Budak muda, remaja. Tetapi alim kedua-duanya. Cuma Zaid bin Thabit ini jarang disebut namanya, tak glamour, tidak seglamour Zaid Hamidi, faham? Namanya Zaid bin Thabit gitu. Tapi jasa besar Zaid ni, jasa besar Zaid Thabit ni tuan-tuan, besar jasa dia dalam perkara penulisan dan pengumpulan Quran. Waktu Sayyidina Umar tengok 70 orang hafiz syahid di perang Medan Yamamah zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sudah mulai bimbang, ini syahid yang syahid ini hafiz Quran. Jadi Sayyidina Umar bimbang nanti Quran ni berterabur, orang sini pegang sikit, orang itu pegang sikit, di dada orang ni, di dada orang ini. Kalau meninggal semua ini, Quran akan pupus. Sayyidina Umar cadang ditulis Quran, dikumpul Quran. Tugas yang besar, nak tulis Quran, nak kumpul sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Orang yang diberi tanggungjawab ini ialah Zaid bin Thabit. Besar jasa dia, alim orangnya. Abdullah bin Abbas pun alim juga. Alimnya Abdullah bin Abbas berkat doa Rasulullah, wafat Rasulullah, dia buka madrasah Ibnu Abbas mengajar para sahabat dan tabi'in, melahirkan ulama-ulama di kurun awal Islam. Alim. Cuma saya nak sebut tadi, cium tangan berjumpa ni boleh tak boleh? Jadi kalau tak boleh, tengok macam mana sahabat-sahabat praktikkan. Baik. Jadi bila Zaid bin Thabit, bila Abdullah bin Abbas bertemu dengan Zaid bin Thabit yang sangat alim. Bagi Abdullah bin Abbas orang yang alim. Abdullah bin Abbas ni termasuk 10 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Alim semua. Baik. Bila Abdullah bin Abbas, Ibnu As-Sakir bercerita, bila Abdullah bin Abbas jumpa Zaid bin Thabit yang diberi tunggangan kuda, beliau menaik kuda, Abdullah bin Abbas peluk kaki Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit terkejutlah, kata Zaid, jangan buat begini wahai sepupu Rasulullah. Jangan buat macam ni. Kata Abdullah bin Abbas, beginilah kami disuruh muliakan orang yang lebih tua dari kami. Beginilah kami diajar supaya muliakan orang yang lebih alim dari kami. Jadi bila sebut begitu, Zaid bin Thabit menghulurkan tangan. Diambil tangan Zaid bin Thabit oleh Abdullah bin Abbas, dikucuknya tangan itu kerana faktor usia yang lebih tua dan faktor alimnya. Bila dicium tangan Zaid bin Thabit, dicium tangan Zaid bin Thabit pun ambil tangan Abdullah bin Abbas, dia kucuk pula tangan Abdullah bin Abbas, walaupun Abdullah ni budak muda. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa buat begini? Kata Zaid bin Thabit, beginilah kami diajar muliakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi budaya cium tangan ni lama ada orang buat, saya budaya Islam, bukan budaya Melayu. Cuma orang tanya, orang Arab tak cium tangan? Ada aku kisah orang Arab. Tuan-tuan jangan kisahlah, Arab hari ni lebih teruk daripada kita pun ada, tuan-tuan ya. Jadi mereka pun ramai dah tak beramal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak sebut, kita generasi muda ni kena didik balik anak-anak cium tangan pak saudara. Kerana faktor usia, faktor mereka ni orang yang wajib kita mulia dan hormat. Rasulullah sebut al-khalatu bi manzilati ummika, mak saudara kamu tu sama darjat dengan mak kamu. Karena itu seorang sahabat tanya, tidak, kalau mak saya dah meninggal, ayah saya meninggal, adakah saya boleh buat bakti? Nabi kata, buat baik dengan mak saudara, pak saudara kamu tu sama berbakti dengan mak ayah kamu tu. Sama-sama mak ayah kita dapat pahala. Jadi jangan lupa mak saudara kita. Maka itulah dalam open house, majlis kenduri kendara, jumpa pak saudara, mak saudara ni, kita ni kena didik anak-anak cium tangan, itu darah daging abah kamu ni, darah daging ibu kamu tu, wajib kamu hormat mulia. Macam mana kamu tak boleh tengking mak ayah, begitulah kamu tak boleh tengking mak saudara, pak saudara kamu tu. Ini bukan marah tuan-tuan. Ni saya nak sebutkan macam mana orang anggap benda ni bid'ah akhir ni. Bila tanya mana dalil, datang kuliah lah nak dengar dalil. Ni bukan marah, ni geram ni, faham? Dia mari tanya dalil, tak duk guru dengan Facebook payah.
Allah Rabbi. Jadi kena jelaskan budaya cium tangan ni bukan budaya Melayu, ni budaya yang sudah diamalkan di zaman Rasul kerana memuliakan usia manusia, kerana memuliakan pangkat darjat mereka. Macam mana Sayyidina Ali cium tangan Abdullah bin Abbas, pak saudaranya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudaranya, dicium tangan itu. Ada faktor keturunan, pangkat dalam keturunan itu. Baik. Itu yang ketiga, yang keempat. Adab yang keempat, apabila kita mengadakan majlis kenduri kendara hari ini, hadirin hadirat, kita menyediakan meja-meja untuk tetamu-tetamu. Ada meja untuk VIP dan seumpamanya. Yang kadang-kala kami ustaz-ustaz pun disuruh duduk meja tu sampai kita berserba salah je. Serba salah pasal tuan-tuan duk tengok kita orang, tak gunanya ustaz. Soalannya, adakah salah kita buat begitu? Adakah bercanggah dengan syariat kita? Dalam hal ini hadirin hadirat, Syekh Abdullah Nasir Alwan sudah sebut dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, menjelaskan situasi ini. Beliau bawa dalil daripada Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Daud bawa satu riwayat daripada Maimun bin Syabib rahimahullahu taala. Kata beliau, satu hari seorang peminta sedekah datang jumpa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang amat pemurah, isteri Rasul yang mulia. Lalu bila datang peminta sedekah, Sayyidatina Aisyah bagi roti pada fakir miskin ni, suruh dia bawa baliklah roti itu. Kemudian datang seorang yang lain, pakainya agak kemas, bergaya. Sayyidatina Aisyah hidangkan makanan pula untuk orang tu. Tak dibagi pula roti macam orang miskin tadi. Tidakkah itu membeza-bezakan? Saya jawab. Jangan tuan-tuan tanya, orang zaman tu sudah tanya, ya Aisyah, kenapa buat macam ni? Kenapa buat begini? Dan kita jangan lupa, Sayyidatina Aisyah ini seorang yang alim, termasuk 10 sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Dan darjat Sayyidatina Aisyah ini darjat mujtahidah, yang kalau dia berijtihad tersalah satu pahala, dia betul dapat 2 pahala. Alim sungguh Sayyidatina Aisyah ini. Ya. Lalu bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, kenapa yang miskin dilayan begitu, yang bergaya pakainya dilayan begini, dihidang makanan? Lalu kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzilun nasa manazilahum, layanlah seseorang manusia itu ikut kedudukan darjat dia. Jadi tak salah lah tuan-tuan buat meja VIP tu. Ni saya sebut ni sebab nanti dalam kenduri kahwin kita ada meja pengantin tu. Ada udang situ. Meja kita tak ada udang, Syekh, buffet je. Ada daging import. Ada meja pengantin ada kambing, Syekh. Macam ini bukan membeza-bezakan. Nabi sudah ajar kita, anzilun nasa manazilahum, layan orang, letak orang ni kena tengok dia punya kedudukan. Ya, betul dah tu yang kita buat tu, itu bukan budaya barat. Memang Nabi dah ajar kita. Tetapi bila sebut layan orang ikut tingkat darjat dia, darjat kita ni jangan ingat tak berubah, dia boleh berubah. Contoh macam tuan-tuan di syarikat, general manager ke, apa CEO ke, managing director ke, bagai-bagai jawatan kan. Tapi tuan-tuan ingat, bila tuan-tuan balik kampung, belum tentu tuan-tuan boleh duduk meja VIP tu tahu. Sebab di kampung yang paling besar pangkat GKK, Syekh. Kita pun ingat, kita GM duduk situ. Dia kata, awak ni siapa? Saya GM. GM tu apa? Getah manager. Dia orang kampung mana dia tahu? Dia tahu kampung dia paling besar sekali, VIP dia adalah Tok Ngulu. DO tu besar, JKK besar. Ada dia kisah kita GM tak GM. Jadi kena ingat dah tu ya. Kena ingat tu je. Begitu tak? Tok Ngulu kalau datang tempat kita, jangan ingat nak duduk baju VIP, sorry lah. Beratulah ramai-ramai makan tu. Maksud saya ialah layan orang ni betul lah kena tengok kedudukan dia juga sebagai tetamu khas. Cuma saya pesan, kena pastilah siapa tetamu khas. Sebab ada sekali tu jemput anak-anak yatim, ada syarikat lah jemput anak yatim. Jadi anak yatim yang kena beratur, staf syarikat makan atas meja, pelik betul. Siapa sebenarnya tetamu?
Sampai anak yatim tu tak dapat makan pun ada. Sebab staf menghabiskan dah. Sebab anak yatim tu ikut sunnah makan kurma mayang dulu. Staf ngentam dulu. Sudah staf habis makan, anak yatim tu makan, tinggal baki-baki. Siapa tetamu sebenarnya ni? Ni bukan marah tuan-tuan, tuan-tuan tak buat. Kebuat sama kali. Jadi kena ingat lah, kena ingat. Cuma kita sebagai tuan rumah kenalah layan dia. Rasulullah pun buat begitu. Jadi betul yang kita buat itu. Maknanya protokol-protokol ni memang Nabi dah ajar kita. Malah disebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Datang delegasi Abdul Qais jumpa Rasulullah. Delegasi Abdul Qais ni kabilah Arab yang duduk di luar kota Mekah, tapi pengaruhnya besar. Jadi datang delegasi ini jumpa Rasulullah sebagai tetamu mulia, tetamu kehormat. Sahabat-sahabat yang duduk dekat Nabi beranjak ke tepi kerana nak bagi ruang kepada tetamu-tetamu ni. Ini yang Nabi kata, letak orang, dudukkan orang, layan orang ni kena tengok dia punya darjat. Ya, sebab delegasi Abdul Qais ni kabilah besar. Kalau pergi Negeri Sembilan tu yang besar siapa? Bukan menteri besar aja. No, luak undang tu. Kalau hari Jumaat tak baca nama dia, kena pecat kita tu. Menteri besar pun kita tak baca nama. Besar pangkat dia, itulah ibarat kabilah Abdul Qais yang datang jumpa Rasulullah. Jadi Rasulullah sahabat-sahabat beranjak ke tepi bagi ruang kepada tetamu-tetamu. Rasulullah tanya, siapa ketua kamu? Ketua siapa? Mereka pun tunjuk kepada Al-Munzir bin Aiz. Nabi minta Al-Munzir duduk sebelah kanan Rasul itu. Itu yang kita letak protokol. Macam kita pergi ceramah, kami selalulah kalau pergi ceramah di tentera ke, dia ada meja, dia panggil kursi untuk Brigadier General Panglima tu kan. Kita penceramah hujung kali. Apa boleh buat, pangkat tak ada kan. Tapi betul lah Syekh, betul juga dia letak susunan tu, kira betul lah tu. Nak sebut pada kita, memang Nabi dah ajar kita layan orang kena buat tengok darjat. Jadi macam pengantin tu kita buat meja khas untuk pengantin sebab meraihkan raja sehari dan keluarga belah dia, belah sebelah orang sebelah kan. Jadi kita pun janganlah nak marah. Hari tu je lah pun layan dia, besok kau basuhlah piuk belakang tu ya. Jadi makna kata betul lah yang kita buat itu tak salah. Maksud saya kalau tak sedia meja VIP pun tak apa, kalau nak buat pun tak mengapa. Tak bercanggah dengan syarak kita. Nabi dah ajar kita. Dan saya sebut ini kerana pernah satu ketika kami buat majlis mesyuarat untuk menyambut kedatangan, kalau tak silap saya, almarhum yang amat berhormat Tuan Guru Menteri Besar Kelantan masa itu. Ada jawatan kuasa kata, alah Tok Guru ni tak payah buat besar-besar, bagi nasi bungkus pun tak apa, dia tak kisah. Tok Guru pernah makan nasi bungkus atas lantai. Tuan-tuan betul, Tok Guru ni kalau tuan-tuan buat macam tu, Tok Guru tak komplain. Tapi tuan-tuan ingat, Tok Guru Menteri Besar tu bukan JKK kampung. Dia Menteri Besar Syekh, Mursyidul Am. Boleh faham kan? Ni bukan marah ni, cuma saya nak sebut, kalau kita buat begitu, orang lain jangan tak faham, jangan kata kita membeza-bezakan. Tak, Rasulullah dah ajar kita layan orang, tengok pangkat dia juga. Okey ya? Itu penegasan lah. Cuma saya ni mulut jahat, hati baik, jangan takut. Okey. Akhir sekali lah tuan-tuan, akhir sekali, masa pun dah habis. Akhir sekali, banyak lagi saya nak sebut. Akhir sekali, bila kita sambut majlis-majlis kenduri kendara ni, ada bahagian protokol, bapa pengantin, keluarga pengantin berdiri sambut tetamu-tetamu. Adakah salah kerana Rasulullah bersabda, sesiapa berdiri memuliakan manusia, sedia tempat duduk dalam neraka? Baik, dalam hal ini kita jangan baca satu hadis terus pakai hukum salah ya. Karena itu kena tengok banyak lagi hadis Nabi. Dan tidak sedikit hadis yang menceritakan Rasulullah pernah berdiri sambut kedatangan orang. Antaranya disebut dalam Sahih Bukhari oleh Sayyidah Aisyah. Bagaimana ketika Sayyidatina Fatimah Zahra puteri Rasulullah datang jumpa Rasulullah, kata Aisyah, Rasulullah berdiri sambut anak endanya, dipeluk, dicium. Begitu juga kalau ketika Rasulullah datang ziarah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Fatimah berdiri sambut Rasulullah, peluk, cium. Kalau salah, Rasulullah berdiri. Satu. Hadis yang kedua, datang kabilah Abdul Qais, sahabat-sahabat berdiri sambut. Yang ketiga, hadis yang sahih, hadis yang panjang, cerita tentang Ka'ab bin Malik yang dipulaukan kerana
tidak menyertai perang Tabuk. 3 orang sahabat termasuk Ka'ab bin Malik tak ikut perang Tabuk, dipulaukan berpuluh-puluh hari. Ketika turun ayat membersihkan Ka'ab bin Malik daripada dosa tidak menyertai perang Tabuk, sahabat-sahabat ucap tahniah. Ka'ab dengar sudah diampunkan, dia pun bergegas pergi cari Rasulullah di masjid. Masa tu Nabi sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat. Bila tengok Ka'ab datang, Ka'ab yang telah diampunkan Allah datang, Talhah bin Ubaidillah berdiri sambut Ka'ab, tahniah Ka'ab, tahniah Ka'ab. Rasulullah tak tegur. Jadi di mana salah berdiri sambut orang datang? Di situ kata para ulama, dalil menunjukkan harus kita berdiri kerana menyambut kedatangan tetamu. Harus. Yang datang ayah, mak ayah kita, takkan tak berdiri. Pak saudara, mak saudara. Baik, maknanya baik. Kalau begitu, manakah salah maksud Nabi sesiapa berdiri memuliakan seorang sedia tempat duduk dalam neraka? Jadi kata para ulama, yang dimaksudkan oleh Rasulullah, apabila kita berdiri memuliakan ahli maksiat, orang-orang zalim. Contohnya akhirnya contohlah. Contoh hari ini tonton dalam Academic Award. Tonton biasa tengok Academic Award. Saya anugerah filem saya tak tengok. Saya tengok Academic Award dia. Kita antarabangsa je saya. Lepas tu artis Malaysia saya tak kenal kecuali Niloufar. Aaron Aziz kenal dia. Baik. Nak sebut dalam Academic Award kan? Academic Award antarabangsa tu lah, filem Terminator ke Rambo. Mereka kalau buat filem ni, kalau tak menghina Islam, bukan agenda dia lah. Memang agenda dia merosakkan socialist, liberalis dengan agenda-agenda nak rosak manusia ni ada. Macam filem Rambo ke Afghanistan tu, lawan mujahidin seorang dia je, mati mujahidin belaka. Mengajar Rambo. Memang dia nak membuatkan Omar Mukhtar ke bagai-bagai itu semua, dia image, nak menjatuhkan image Islam. Bila dapat anugerah akademik, tuan-tuan, pakat berdiri memuliakan director, pengarah dan producer. Nampak? Padahal orang tu buat baik ke buat jahat, meruntuhkan agama, pakat seronok muliakan orang yang dapat anugerah ni. Ini berdiri muliakan macam ni, Nabi kata dalam neraka tempat. Begitu tak dengan orang berlakon filem, sungguh-sungguh berlakon. Ni cerita barat lah, filem Hindustan, Bollywood kan. Bini orang macam bini dia peluk sebab menteri kata tak apa, dia berlakon. Bengong je menteri. Dia berlakon tak apa, bini orang peluk, tak peluk sungguh-sungguh sebab nak menjiwai watak. Tak, perempuan pun duduk atas dada laki-laki itu. Kerana menjiwata, menang anugerah aktor terbaik, aktor sebaik. Kita berdiri muliakan dia. Dia buat maksiat ke buat dosa ke buat pahala tu? Buat dosa. Yang kita berdiri apa hal? Ni bukan marah ni. Ni Nabi kata berdiri muliakan orang macam ni dalam neraka, ingat. Jadi yang kita berdiri sambut tetamu tu bukan dia buat dosa saja, dia tetamu. Itu harus. Jadi jangan salah faham hadis-hadis Nabi ni. Jadi yang Nabi larang, kalau kita berdiri memuliakan orang yang zalim. Ini yang berlaku dalam parlimen di Israel bila berjaya merampas tanah umat Islam, berdiri memuliakan menteri dia, Perdana Menteri dia Netanyahu itu. Ini Nabi kata berdiri macam ni dalam neraka tempat dia. Na'udzubillah. Jadi kalau itu hadirin hadirat, kita faham hal ini. Semoga sikit sebanyak perbincangan ini mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana tuan-tuan lah yang selalu hadir majlis, mengadakan majlis, kenduri kendara jamuan. Jadi itulah jawapan-jawapan yang dapat saya sediakan untuk kita bincangkan dalam kita melakukan majlis-majlis ini. Sekadar itu saja, semoga dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Terima kasih atas undangan dan gantian ini. Semoga kita bertemu kembali. Sebelum saya mengundur diri, saya nak buat satu pengumuman. Saya insyaAllah akan menunaikan haji pada 9 September di bawah visa khas kerajaan Saudi. Jadi masih ada kekosongan. Kalau tuan-tuan, dia tak perlu dipanggil senarai tabung haji, kerana kami package khas dipanggil di bawah kerajaan Saudi. Dan saya bersama travel agency akan menjadi pembimbing lah, jadi masih ada kekosongan. Kalau tuan-tuan dah package-nya tak mahal, takat 41,000 saja, ya. Dan kita pergi